Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, surah Al-Mujadalah. Pada kuliah yang lepas, alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 8. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 9 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, fala tatanajau bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul, maka janganlah kamu berbisik-bisik untuk melakukan dosa, pencerobohan serta derhaka kepada Rasulullah. Wa tanajau bil birri wat taqwa, sebaliknya berbisiklah kamu untuk berbuat kebajikan ataupun untuk melakukan ketakwaan. Wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu semua akan dihimpunkan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 9 surah Al-Mujadalah ini Allah Ta'ala memberi satu panduan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tak boleh dan apa yang boleh mereka lakukan ketika mana mereka melakukan an-najwa. An-najwa ialah perbicaraan secara berbisik-bisik. Pada ayat sebelum ni Allah Taala menjelaskan bahawa orang-orang Yahudi, begitu juga dengan orang-orang munafik, apabila mereka melakukan perbicaraan secara berbisik-bisik, maka mereka akan mengisi perbicaraan itu dengan bil ithmi, untuk melakukan dosa, wal udwan, untuk melakukan pencerobohan, wa ma'siyatir rasul, dan untuk derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat 9 ni Allah Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi, iaitulah orang-orang yang mempercayai Allah, yang membenarkan Allah sebagai Rabbnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amilu bi syar'ihi, serta mereka mengamalkan syariat Allah Taala. Kata Allah Taala, idza tanajaitum, apabila kamu melakukan perbicaraan sesama kamu sirran, secara rahsia ataupun berbisik-bisik, fala tatanajau bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul, maka janganlah kamu melakukan perbicaraan yang berbisik-bisik tadi bil ithmi, untuk melakukan dosa, wa ma'siyatir rasul wal udwan, untuk melakukan pencerobohan, wa ma'siyatir rasul, ataupun untuk bermaksiat, menderhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ayat ini melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegah orang-orang yang beriman kepada Allah Taala supaya mereka tidak mencontohi orang-orang Yahudi ataupun orang-orang munafik
yang mana apabila mereka melakukan perbicaraan secara rahsia ataupun berbisik-bisik sesama mereka, mereka sentiasa mengisinya dengan perbicaraan untuk melakukan dosa, pencerobohan dan menderhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Taala kemudian, wa tanajau bil birri wat taqwa. Ya, hendaklah kamu berbisik-bisik untuk melakukan kebajikan ataupun untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. So, seandainya orang-orang yang beriman kepada Allah Taala hendak melakukan an-najwa, iaitulah perbicaraan secara berbisik-bisik sesama mereka sendiri, maka sepatutnya mereka isi dengan albir, kebajikan, wat taqwa, dan untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini perlu untuk kita renungkan. Ya. Apabila kita memperhatikan kebiasaan manusia, ya, apabila mereka hendak membicarakan sesuatu yang buruk, sering kita menjumpai mereka akan membicarakan itu secara rahsia ataupun berbisik-bisik. Agama Islam mengajarkan kita, walaupun kamu melakukan pembicaraan secara berbisik-bisik, jangan kamu membicarakan dosa, permusuhan atau pencerobohan atau menderhaka kepada Rasul. Tetapi isilah pembicaraan berbisik-bisik kamu itu untuk melakukan kebajikan dan takwa. Jadi orang Islam secara sembunyi-sembunyi pun, berbisik-bisik pun tak dibolehkan untuk mengisi pembicaraan itu dengan dosa, pencerobohan atau menderhaka kepada Rasulullah. Yang boleh diisi mestilah pembicaraan berbisik-bisik tadi untuk melakukan kebajikan ataupun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata para ulama begini, la taqul fi sirri kalaman tastahi minan nutuqi bihi fil alan. Janganlah kamu mengucapkan perkataan ketika mana kamu berbicara secara rahsia ataupun berbisik-bisik, tastahi minan nutuqi bihi fil alan, yang mana kamu malu mengucapkan itu seandainya diucapkan secara terbuka terang-terangan. Ya. Jangan ucapkan kata-kata ketika berbicara secara berbisik-bisik tadi yang kita malu seandainya kita ucapkan secara terang-terangan, secara terbuka. Jadi orang Islam itu diberi Allah Ta'ala satu panduan supaya sentiasa menjaga ucapan mereka. Sama ada ucapan itu diucapkan secara terbuka ataupun ucapan itu diucapkan secara berbisik-bisik. Mesti sama. Tak boleh ketika berbisik dia membicarakan dosa, membicarakan maksiat, membicarakan keburukan. Tetapi kalau dia berbicara secara terbuka, dia mengucapkan kata-kata yang baik, ini tak boleh bagi seorang mukmin. Ya. Maka ijlis ma'al mu'min, ma'a muslim. Duduklah bersama orang Islam. Wa takallam fi mawdu'in yazidu min imanik. Dan bercakaplah tentang perkara yang boleh menambah keimanan engkau. Sebab tu pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan wa tanajau bil birri wat taqwa. Kalaupun hendak melakukan perbicaraan secara berbisik-bisik tadi, hendaklah untuk melakukan kebajikan ataupun takwa. Maka ini satu panduan yang sangat mulia daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa orang Islam tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pembicaraan yang buruk ataupun dosa walaupun itu dilakukan secara rahsia.
maka watakallam fi mawdu'in yazidu min imanik. Berbicaralah, ucapkanlah kata-kata dengan kawan kita yang boleh menambah iman kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi ilaihi tuhsyarun, yang mana kamu semua dihimpunkan kepadanya. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara yang diperintahkan Allah Ta'ala dan meninggalkan apa-apa yang ditegah oleh Allah. Dalam konteks An-Najwa ini, yang ditegah Allah Ta'ala ialah melakukan perbicaraan secara berbisik-bisik atau rahsia tadi yang diisi dengan dosa, pencerobohan dan menderhaka kepada Rasul. Sebaliknya Allah Ta'ala perintahkan supaya mengisi perbicaraan secara rahsia ataupun berbisik-bisik itu dengan kebajikan ataupun dengan takwa. Maka wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan melakukan itu, dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah. Alladzi ilaihi tuhsyarun, yang kepadanya lah kamu akan dihimpunkan pada hari kiamat. Jadi salah satu alasan utama kenapa kita mesti bertakwa kepada Allah Ta'ala, kerana kita semua nanti akan dihimpunkan kepada Allah. Dan ini menjadi satu motivasi besar bagi kita untuk sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mungkin ada masanya kita rasa macam berat, macam malas untuk melakukan amal ibadat, untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah bahawa kita semua akan dihimpunkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Seoleh kerana itu, kita kena bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan ayat 10 surah Al-Mujadalah ni. Innaman najwa minasy syaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya perbuatan berbisik dengan kejahatan itu adalah dari hasutan syaitan untuk menjadikan orang-orang beriman berduka cita. Sedang bisikan itu tidak akan dapat membahayakan mereka sedikit pun, melainkan dengan izin Allah. Dan kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pada ayat 10 surah Al-Mujadalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawa innaman najwa minasyaitan, sesungguhnya perbuatan berbisik-bisik yang diisi dengan dosa, pencerobohan dan menderhaka kepada Rasul, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, begitu juga dengan orang-orang munafik pada masa dahulu dan setiap masa, minasyaitan, itu datang daripada waswas ataupun hasutan yang dibuat oleh syaitan. Ya? Datang daripada waswas yang dibuat oleh syaitan. Apa tujuan dia? Liyahzunal ladzina amanu, untuk menjadikan orang-orang beriman berduka cita, untuk menjadikan orang-orang beriman bersedih hati. Jadi itu tujuan daripada syaitan. Jadi dahulu apabila ada orang beriman lalu berjalan di hadapan orang-orang Yahudi ataupun juga orang-orang munafik, maka mereka akan berbisik-bisik sesama mereka sendiri yang diisi tadi dengan dosa, pencerobohan, ya, ataupun untuk menderhaka kepada Rasulullah. Dan itu membuat orang-orang beriman bersedih.
tujuannya supaya orang-orang beriman tu berduka cita. Ya, seumpama kita, kalau kita lalu kemudian orang berbisik-bisik, berbicara sambil melihat kita, mesti kita akan merasa sesuatu yang tak baik, atau kita tidak akan rasa selesa. Jadi itu tujuan daripada waswas syaitan itu. Jadi an-najwa itu perbicaraan yang berbisik-bisik, yang diisi dengan dosa, pencerobohan dan menderhaka kepada Rasul, itu waswas yang datang daripada syaitan. Tujuannya liyahzunal ladina amanu, supaya menjadikan orang-orang beriman itu berduka cita. Maka perlu kita mengambil satu pengajaran daripada sini, ialah ta'qiru safyi hayatil mu'min wa idkhalul huzni alaihi hadafus syayatin. Mengeruhkan kehidupan orang beriman dan memasukkan perasaan sedih, duka cita, itu antara tujuan daripada syaitan. Liyufsida alaihi hayatahu, supaya dia rosakkan kehidupan orang beriman. Orang beriman atau orang apabila dia bersedih, maka segala-galanya akan rosak. Orang kalau sedih, ibadat dia akan rosak, ya, akan lemah, tidak bersemangat, tidak produktif. Itu tujuan daripada syaitan. Oleh kerana itulah kita dilarang daripada bersedih. Kata Allah, la tahzan, jangan kamu bersedih. Al-huznu yudha'iful qalb. Bersedih atau kesedihan, berduka cita, itu dapat melemahkan hati. Maka orang yang lagi tengah bersedih, dia menangis, macam-macam. Kenapa? Kesedihan itu menyebabkan hati dia lemah. Wa yuhawinul azma, dan juga mengurangkan tekad dia, keazaman dia. Ada keazaman yang kuat sebelumnya, tapi kalau sedih, hilang keazaman tu. Wa yadurrul iradah, dapat merosakkan kehendak. Kita punya pelbagai plan ini, plan itu, tapi kalau dah sedih, dah berduka cita hati tu, hilang semua tu. Wala syai'a ahabba ila syaitan min huznil mu'min, dan tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh syaitan melainkan duka cita, kesedihan yang ada pada diri seorang mukmin. Fal huzn maradun min amradil qalb, maka kesedihan, duka cita itu adalah satu penyakit daripada penyakit-penyakit hati. Itulah matlamat yang hendak dicapai oleh syaitan. Maka syaitan menghasut orang-orang munafik, menghasut orang-orang Yahudi supaya melakukan an-najwa, perbicaraan berbisik-bisik, dengan maksud untuk membuat hati orang-orang beriman itu bersedih. Dan itu sebenarnya sumber utama daripada syaitan. Maka kita kena ketahui bahawa segala bentuk kesedihan yang muncul di dalam hati kita itu berasal daripada syaitan. Maka kita perlu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Al-huznul qalbi min amali syaitan. Kesedihan hati itu sentiasa datang daripada syaitan. Ya, datang daripada syaitan. Liyufsida 'alal muslimi ibadatahu wa 'adatahu, supaya dia rosakkan ibadat dan kebiasaan orang beriman. Ya. Faman hazina al-haznu alladhi afsada 'alaihi dinahu aw dunyahu faqad haqqaqa lisyaitani muraduh. Ya. Sesiapa yang bersedih, yang merosakkan agama atau dunia dia, maka sesungguhnya
dia telah mewujudkan keinginan syaitan itu. Oleh kerana itu kita kena meninggalkan ataupun menjauhi bersedih, berusaha untuk menghilangkan, jangan larut dalam kesedihan. An-najwa ini memang, perbicaraan secara berbisik-bisik ini memang tidak berapa digalakkan, atau bahkan sebenarnya tak digalakkan. Walaupun pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala mengatakan وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى, kamu hanya boleh melakukan berbisik-bisik untuk kebajikan ataupun ketakwaan. Sebahagian ulama ketika mana mentafsirkan ayat itu mengatakan, kalau untuk membicarakan kebaikan dan takwa, sebenarnya juga tak perlu kita berbisik-bisik. Kenapa kita mesti berbisik-bisik? Kalau untuk menyatakan kebaikan, kalau untuk menyatakan ketakwaan, bukankah berkata-kata secara terbuka dan terang di hadapan orang ramai itu lebih besar manfaat dia daripada sekadar berbisik-bisik? So kita pun tak dibolehkan. Antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi bersabda, "Idza kuntum thalathah", apabila kamu ada 3 orang, misalkan duduk 3 orang, "Fala yatanajal ithnani dunal akhar", maka 2 orang janganlah melakukan berbisik-bisik tanpa mengikutkan orang ketiga. Ini tengah duduk, ada 3 orang. 3 orang duduk di tempat yang sama. 2 orang ni dia berbisik-bisik, orang ketiga tidak diikut serta. Maka kata Nabi, jangan lakukan itu. Ya. Kenapa? Min ajali ayyuhzinahu, kerana itu dapat membuat dia bersedih. Antara poin pengajaran penting lagi bagi kita daripada ayat ni ialah al-muslimul haq, muslim yang sebenar, yura'i masyaira ikhwanihi, dia sentiasa menjaga perasaan saudara dia. Fala ya'ti minal af'ali ma yahzinuhum, sehingga kan dia tidak melakukan perbuatan yang membuat mereka berduka cita. Aw yadkhulu fi nufusihim ar-raibah, ataupun membuat hati mereka ragu ataupun bersedih. Maka orang-orang beriman, dia akan sentiasa menjaga perasaan kawan dia. Jangan sampai disebabkan perbuatan aku dia sedih hati, jangan sampai disebabkan ucapan aku dia sedih hati. Tak boleh. Kerana yang membuat hati orang beriman bersedih itu adalah tujuan daripada syaitan. Ya, syaitanlah yang punya tujuan untuk membuat hati orang beriman bersedih. Liyahzunal ladina amanu, kata Allah pada ayat ini. So sepatutnya kita, yang digalakkan kepada kita ialah, kalau kita melakukan sesuatu, maka usahakan itu yang dapat menggembirakan hati orang beriman. Kerana Nabi SAW mengajar kita, idkhalus sururi fi qulubil mu'min, membuat hati orang beriman gembira, itu bernilai sedekah di sisi Allah Ta'ala. Maka jangan ucapkan atau melakukan satu perbuatan yang menyebabkan hati orang beriman sedih. Kalau itu kita lakukan, apalah beza kita dengan syaitan? Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut walaysa bidarrihim syai'an, dan bisikan tadi tidak akan dapat membahayakan orang-orang beriman walau sedikit pun, illa biiznillah, melainkan atas izin Allah Ta'ala. Artinya, kalau Allah Ta'ala izinkan, itu dapat membahayakan mereka. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengizinkan itu, maka ia tidak akan mendatangkan sebarang kemudaratan. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah Ta'ala sahajalah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Ya, maka ayat ini memerintahkan orang-orang beriman supaya bertawakal kepada Allah,
khasnya dalam menghadapi an-najwa. Jadi kalau kita nak menyimpulkan ayat 10 ni, pertama Allah menyatakan an-najwa, bisik-bisikan itu, khasnya bisik-bisikan yang diisi dengan dosa, pencerobohan, menderhaka kepada Rasul, itu sumber dia ialah daripada syaitan. Ya, sumber dia datang daripada syaitan. Kemudian tujuan dia ialah liyahzuna, nak membuat orang beriman bersedih. Ya. Yang ketiga, kita kena berhati-hati kerana ia boleh mendatangkan kemudaratan. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ubat supaya kita selamat daripada kesedihan yang diinginkan oleh syaitan tadi dengan an-najwa, maka bertawakkallah kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkal, dan kepada Allah Ta'ala lah kamu bertawakal. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan hidup kita kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, insya-Allah amat sedikit kesedihan dia, amat sedikit duka cita dia. Kenapa? Dia bersandar kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang kurang tawakal kepada Allah Ta'ala, maka sangat banyak dia bersedih, sangat banyak berduka cita. Kenapa? Dia tidak punya sandaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tak bersandar kepada Allah. Maka kalau ingin hidup kita tenang, ya, selesa, tidak banyak hati kita berduka cita, maka perbanyak bertawakal kepada Allah. Ya. Persoalan berikutnya, macam mana nak menjadikan diri kita ni orang bertakwa? Kata Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah Ta'ala saja orang-orang beriman bertawakal. Maka yang menyebabkan tawakal kita semakin tinggi adalah iman kita. Kerana Allah mengatakan hanya kepada Allah Ta'ala saja orang-orang beriman bertawakal. Maknanya semakin kita beriman, semakin bertawakal kepada Allah. Oleh kerana itulah dikatakan kullama zadal iman kanat tawakkulu akmal. Setiap kali iman bertambah, maka tawakal kepada Allah Ta'ala pun semakin sempurna. Ya, tambah iman akan bertambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, ayat 11. Ayat 11 ini bukan lagi berbicara tentang an-najwa sebagaimana ayat sebelum ni tadi. Tetapi ayat 11 ini berbicara tentang adab dalam menuntut ilmu. Adab ketika mana berada di majlis ilmu. Ya, ramai orang menuntut ilmu tetapi mereka tidak ada adab. Antara perkara yang paling penting bagi kita dalam menuntut ilmu bukan sekadar tahu daripada sebelumnya tidak tahu, tetapi yang ditekankan oleh Allah Ta'ala ialah macam mana kita ada adab dalam menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu ni sangat banyak. Ada adab di majlis, ada adab dengan guru, ada adab dengan kawan, ada adab dengan kitab dan lain sebagainya. Maka kalau kita belajar dekat pondok, ya, kita ada belajar satu kitab Ta'limul Muta'allim, satu kitab yang mengajar kita bagaimana adab-adab dalam menuntut ilmu. Itulah betapa mulianya Islam. Islam dia bukan sekadar cari ilmu, tetapi dalam mencari ilmu itu pun kenalah ada adab. Salah satu adab dalam menuntut ilmu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mujadalah ni ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala hal untukmu.
Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah, supaya Allah Ta'ala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu dengan beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa sahaja yang kamu lakukan. Ayat ini disebutkan para ulama seperti Qatadah mengatakan, nazalat hadhil ayah fi majalis dzikr. Ayat ini turun berkenaan tentang majlis zikr. Wadhalika annahum kanu idza ra'au ahadahum muqbilan, apabila di antara mereka melihat ada salah seorang datang, ya, maka mereka berat untuk memberi tempat duduk. Ada mungkin kawan yang datang lewat, mereka macam susah nak beri tempat duduk. Fa amarahumullahu ayyafsiha ba'duhum li ba'd. Maka melalui ayat ni Allah Ta'ala pun perintahkan supaya mereka melapangkan tempat itu atau memberikan tempat duduk kepada orang tersebut, ya. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, ay idza tuliba minkum ay yuwassi'a ba'dukum li ba'di al majalis, apabila diminta kepada kamu untuk melapangkan, supaya sebahagian kamu melapangkan bagi sebahagian yang lain di majlis ilmu, ya, fafsahu, maka lapangkanlah, ya. Yafsahillahu lakum, nescaya Allah Ta'ala akan melapangkan bagi kamu fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi ini antara adab dalam menuntut ilmu. Seandainya kita berada dalam satu majlis ilmu, kemudian ada mungkin datang kawan kita, orang lain untuk ikut serta di majlis ilmu tu, maka lapangkanlah untuk dia, berilah tempat duduk untuk dia, ya. Jangan kita nak kedekut, ya. Lapangkan. Ganjaran dia kata Allah, yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan kamu, ya. Pada ayat ini Allah Ta'ala menyuruh untuk melapangkan tempat, ya. Fafsahu, lapangkan, maksudnya bagi tempat duduk di majlis ini. Yafsahillahu lakum, dengan itu Allah lapangkan hidup kamu di dunia dan di akhirat. Cuba kita renungkan, dengan melapangkan tempat duduk sahaja kepada orang beriman, ya, mungkin kita geser sikit untuk membolehkan dia duduk di samping kita, itu diberi Allah Ta'ala ganjaran dengan kelapangan di dunia dan di akhirat untuk kita, sekadar melapangkan tempat duduk sahaja. Cuba bayangkan kalau kita melapangkan hidup orang beriman, bukan sekadar tempat duduk, melapangkan tempat duduk sahaja di majlis ilmu, diberi Allah Ta'ala ganjaran kelapangan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana kalau kita sampai melapangkan kesempitan orang beriman, kesempitan hidup dia dan lain sebagainya? Maka tentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kelapangan kepada kita, ya. Inilah yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran yang Allah Ta'ala beri sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Jika kamu ingin dilapangkan Allah, maka lapangkanlah orang lain. Jika kamu ingin dimudahkan Allah, maka mudahkanlah orang lain. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah mengatakan, wa'lam anna hadhil ayah, ketahuilah bahawa ayat ini, maksudnya ayat 11 surah Al-Mujadalah ini, dallat ala anna kulla man wassa'a ala ibadillah abwabal khair wal rahah, bahawa sesiapa sahaja yang melapangkan kepada orang lain, kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain, pintu-pintu kebaikan, wassa'allahu alaihi khairat ad-dunya wal akhirah, maka Allah akan lapangkan bagi dia
kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Lalu beliau mengatakan, wala yanbaghi lil aqil ay yuqayyid al-ayah bit tafassuh fil majlis. Sepatutnya ayat ini tidak difahami hanya sekadar melapangkan di majlis. Balil muradu minhu, tetapi yang dimaksudkan daripada ayat ini isalul khairi ilal muslim, iaitulah menyampaikan kebaikan kepada orang Islam, wa idkhalis surur fi qalbi, dan menggembirakan hati orang beriman. Jadi walaupun ayat ini secara teksnya berbicara tentang majlis ilmu dan asbabun nuzulnya juga macam tu, tetapi kata Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini sepatutnya kita fahami lebih luas lagi. Iaitulah bagaimana kita melapangkan orang Islam dengan memberikan kebaikan kepada dia dan menggembirakan hati dia. Salah satu contohnya, kita bagi dekat dia tempat duduk, kita lapangkan sedikit di majlis ilmu. Maka dengan itu Allah Ta'ala akan melapangkan bagi kita kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Maka berusaha untuk sentiasa melapangkan orang supaya Allah Ta'ala lapangkan hidup kita. Sama ada di majlis ilmu ataupun di tempat-tempat yang lain, bahkan dalam kehidupan ini. Usahakanlah untuk melapangkan kehidupan orang yang sedang sempit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza qila anshuzu fanshuzu, dan apabila kamu diminta bangun, maka bangunlah. Kemudian Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, sampai beberapa darjat. Sesiapa yang menginginkan ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena gabungkan antara dua, iaitulah ilmu, iaitulah iman, dan ilmu yang bermanfaat. Seandainya seseorang betul-betul beriman kepada Allah, kemudian dia mempunyai ilmu, maka dia akan ditinggikan Allah Ta'ala sampailah beberapa darjat. Inilah betapa mulianya orang yang beriman, yang berilmu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW sampai mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan bagi dia kebaikan, maka Allah buat dia faham agama. Allah bagi dia ilmu. Maka kedudukan tertinggi itu dicapai oleh orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka kita mestilah menjadi orang-orang yang beriman dan berilmu. Kerana agama ini adalah agama ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala maha mengetahui atau sangat mendalam pengetahuannya tentang apa sahaja yang kamu perbuat. Tidak ada satu perbuatan kita yang luput daripada perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dapat kita faham dengan baik dan kita ambil petunjuk-petunjuk daripadanya untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah Ta'ala. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.